أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد والشكر لله، نحمده سبحانه وتعالى ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kasih yang bahagia, seluruh warga dan jawatan kuasa Surau Al-Mukhlisin, sidang jemaah surau, dan kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat di mana berjua yang berada, yang menyaksikan atau bakal menyaksikan kuliah pengajian yang kita adakan melalui saluran Facebook Surau Al-Mukhlisin Desa Segambut ini. Terima kasih pada seluruh barisan Rustia dan kuasa surau yang terus aktif menganjurkan kuliah-kuliah pengajian begini. Tidak lain tidak bukan, yang tujuan utamanya adalah agar kita terus berada dalam naungan rahmat Allah, beroleh ketenangan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala melalui doa-doa yang para malaikat yang mendoakan kita yang berada dalam majlis ilmu seumpama ini. Terima kasih kepada semua Rusia dan mereka-mereka yang terlibat secara langsung dan tidak langsung menjayakan semua program-program di surau ini. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama lagi untuk menyambung pengajian praktikal solat sempurna. Sebelum itu ada baiknya kita merenung sekejap hari-hari yang bakal mendatang ini, iaitu insya-Allah sekitar 12 malam lagi atau 13 hari lagi kita akan menyambut Aidil Adha, perayaan kurban, hari raya kurban. Dan tentu di kalangan kita ada pun yang telah berazam, berniat dan memperuntukkan sebahagian daripada hartanya untuk dikorbankan untuk menjayakan ibadah ini. Dan kita juga di surau ini terus untuk bersama dalam ibadah korban yang telah pun beberapa tahun kita jayakan. Semoga tahun ini walaupun acaranya agak ringkas dan tidak sebagaimana biasanya, kita terpaksa berkorban ataupun menyembelih binatang korban di pusat sembelihan, dan pihak surau hanya boleh mengagihkan sahaja. Ada di kalangan kita yang merasakan Allahu Akbar, dah tak ada feel dah korban. Suka saya nak pujuk bahawa siapa yang nak berkorban, agar dia terus berkorban. Jangan tarik diri hanya kerana kekangan ini. Sebab Allah dah pesan, yang sampai pada Allah adalah ketakwaan. Dan sungguh, siapa berkorban pada tahun ini, dia lebih membuktikan ketakwaan. Dan dia lebih merasakan pengorbanan itu. Sebab pada tahun ini siapa yang berkorban, tentu saja orang-orang yang layak untuk menerima sumbangan korban ini lebih ramai, lebih wajar, dan mereka sangat memerlukan berbanding tahun-tahun sebelum, tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Sebab kita berada dalam suasana yang memang penuh kekangan. Ada orang yang sampai nak makan pun tak ada benda. Jadi insya-Allah pengagihan ini kita akan utamakan penduduk qaryah kita dulu. Yang utama, yang kita utamakanlah yang fakir miskin, dan yang dapat tu alhamdulillah, yang tak dapat pun alhamdulillah. Semoga kita terus menjayakan. Dan ingat, ketika ini ibadah korban kita nilainya lebih besar, kerana maksud korban tu lebih sampai. Jadi jangan tarik diri
Jangan undur diri, jangan tangguhkan. Sebab tangguh kita tak menjanjikan, kita tak pun pasti adakah tahun depan milik kita juga. Kan? Mungkin kita tak sampai kepada tahun depan. Dan wang korban kita kalau dah balik semua daripada keluarga, dia akan terkorban tanpa menjadi ibarat korban. Jadi teruskan sahaja. Apa yang ada. Ada kos-kos tambahan kita bincang. Ya. Yang penting insya-Allah surau kita akan terus menjayakan dengan apa cara pun daging korban tu yang akan sampai pada kita dan kita akan mengagih-agihkannya insya-Allah. Begitulah ya, dalam kehidupan kita ni kalau kita ada ilmu, kita ada asas, ya, maka kita akan tenang dalam apa juga suasana. Ya, kadang-kadang ada ruang-ruang yang tidak membantu, kita melaksanakan disekat, dihalang, ya, dikata macam-macam, tapi begitulah cabaran kehidupan. Yang penting kita terus menjayakan kebaikan demi kebaikan agar di sana ada nilai kesungguhan, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata, ya, jangan kamu sangka kamu akan senang-senang masuk syurga, ya, sedangkan Allah belum nampak lagi orang-orang yang betul-betul berjuang dan orang-orang yang betul bersabar di kalangan kita. Jadi kita memang perlu terus berusaha dan dicabar dengan ujian-ujian kehidupan, dan yang paling penting kita sabar menempuh kehidupan dan menjayakan kebaikan-kebaikan yang telah kita rencanakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, malam ini kita sambung pengajian kita dan insya-Allah kita masih berbicara tentang beberapa perkara khilaf, ya, dalam solat yang kekhilafan ini kita kena dapatkan maklumat yang jelas agar kita dapat memilih sesuatu yang wajar yang dapat kita beramal dengan tenang tanpa menafikan hak-hak orang lain untuk, ya, beramal dengan pendapat yang lain. Sebelumnya marilah sama-sama kita mengulang selawat Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga turun keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita insya-Allah. Malam ini kita berbicara persoalan menggerak-gerakkan jari telunjuk, ya, ketika bacaan tasyahud. Bacaan tasyahud tu ada di kalangan kita yang, ya, kaum muslimin yang mengamalkan gerakan sama ada, ya, gerakan ke atas dan ke bawah ataupun ke kiri dan ke kanan. Ya, ataupun ada yang buat gerakan yang macam-macam. Mari kita tengok perbincangan ini. Dan kita pun tahu, ya, kalau dalam mazhab Syafi'i secara jelasnya gerakan yang sedikit, ya, nah, kalau berulang kali banyak hukumnya makruh. Tapi mari kita tengok sebab benda ni ada yang pendapat lain, mazhab-mazhab lain yang mengiktirafnya. Cuma sebagai kaum muslimin, ya, kita yang hari ini dah makin terbuka dan melihat dunia lain dengan skop yang lebih luas, kita kena ada ilmu supaya kita dapat memegang sesuatu dengan panduan dan, ya, dalil daripada hadis dan juga Al-Quran. Dalam mazhab Syafi'i, sunat mengangkat jari telunjuk. Angkat jari telunjuk ketika mengucapkan kalimah illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Melainkan Allah, kecuali Allah. Tiada Tuhan, la ilaha illallah. Dan jari yang diangkat itu kekal begitu, ya, tanpa menggerak-gerakkannya. Ya, diangkat begitu saja tanpa gerakan. Sehingga berdiri semula ke rakaat ketiga kalau kita berada di rakaat kedua, atau sehingga kita beri salam kalau kita berada di rakaat terakhir, rakaat ketiga atau rakaat keempat. Ya, bagi maghrib rakaat ketiga lah terakhir. Zuhur, asar dan isya, ya, pada rakaat yang keempat. Artinya kita angkat asyhadu an la ilaha illallah, kekal begitu sampai beri salam, ya. Dan caranya dengan membengkokkan sedikit, menundukkan sedikit. Artinya bukan angkat dan kerah begitu, apatah lagi mendongak ke atas, tidak, ya. Dia hanya angkat dan kendurkan sedikit macam tu, cukup, ya. Begitu detail. Dan benda ni disebut dalam Al-Majmu', dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i, ya. Sebab tu kita sebutkan dengan jelas supaya kita tahu ini asasnya yang ada dalam mazhab Asy-Syafi'iyah. Okey. Dan ini juga merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Numair Al-Khazza'i. Dalilnya, apa katanya? Ya, hadis daripada Ibnu Zubair radhiyallahu anhu.
Abdullah bin Zubair meriwayatkan bahawa annahu sallallahu alaihi wasallam kana yushiru bis sababati la yuharrikuha wa la yujawizu basarahu isyaratah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu mengisyaratkan dengan jari telunjuknya, dia tunjuk ya ketika bersyahadah itu ya, dan baginda tidak menggerakkannya, la yuharrikuha ya, wala yujawiz basarahu isyaratah, dan baginda tidak melampaui pandangan baginda ke atas isyaratnya. Artinya tidak terkeluar pandangan, melampaukan terkeluar. Artinya pandangannya tetap pada jari itu, tidak mengalihkan pandangan ke tempat lain sehinggalah berakhir solat bagi tahiyat akhir, dan sehinggalah baginda bangun ke rakaat ketiga bagi tahiyat awal. Jelas ya. Satu lagi hadis ya, sebelum kita pergi pada pendapat mazhab yang lain ya, kita detailkan dulu yang ada dalam mazhab kita supaya kita pun ya tahu macam mana kehendak dalam mazhab kita ya, supaya kita tahu cara yang betulnya. Apakah selama ni kita buat pun kadang-kadang tak tepat, jadi kita nak buat yang tepat. Kana yushiru sallallahu alaihi wasallam bi asba'ihi idza da'a wa la yuharrikuha ya, bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan angkat jari itu dengan jari telunjuknya ketika berdoa. Dalam istilah ni sebut berdoa sebenarnya tahiyat ya, dan baginda tidak menggerak-gerakkannya, baginda tidak menggerakkan. Habis datang mana yang menggerak-gerakkan tu? Sabar, kita tengok pula pendapat-pendapat mazhab yang lain. Di dalam hasyiah, dalam hasyiah atas syarah Sittin lil Alamah Ramli, muka surat 53 disebutkan fa innahu yusannu an yushira biha 'inda qawlihi illa Allah. Ya, sesungguhnya dia kata, Imam Ramli kata apa? Disunatkan untuk memberi isyarat dengan telunjuk jari kanannya ketika mengucapkan kalimah illallah. Ada orang hari ni baru tahu, oh illallah, angkat dia. Ingat pun asyhadu dah angkat. Ini pendetailannya. Ya. Dan hendaklah jari telunjuk itu bengkok. Wal takun manhaniyah. Ya, cenderung, melengkung, condong ke bawah. Mutawajjihah lil qiblah, dalam keadaan menghadap kiblat tapi tunduk macam tu, tunduk. Sebab tu ada orang kata dia hebat, dia terkerah macam tu. Tak. Kenapa bengkok? Ya, kerana itu lambang ketundukan. Ya, lambang tawadhu'. Ya, tadarru' kita pada Allah Subhanahu wa taala, adab ta'adduban juga. Wa dzalika fi tasyahhudai, dan yang demikian itu berlaku pada dua-dua tasyahudnya. Apa dua tasyahud ni? Dua tasyahud maksudnya tahiyat awal dan tahiyat akhir. Dua-dua tasyahud macam itulah. Ya. Jari ngadap kiblat dan angkat ketika ilallah, kekal sampai habis bacaan tahiyat, dan jari itu melengkung ataupun condong turun sedikit ke bawah. Dalam mazhab Syafi'i, hukum menggerak-gerakkan jari ini adalah makruh. Ya, jumhur ulama Asy-Syafi'i mengatakan makruhun. Ya, artinya sesuatu yang dilakukan tidak mendatangkan dosa tetapi mengurangi pahala. Sewaktu tasyahud, kerana perbuatan tersebut merupakan perbuatan sia-sia. Ini pendapat ijtihad ya. Dan main-main di samping menghilangkan kekhusyukan. Kalau ada tujuan bermain-main maka lagilah ya, dan dia menafikan khusyuk. Sebab antara maksud kalimah khusyuk adalah as-sakinah awis sukun, tenang ya, tidak bergerak-gerak. Jadi kalau ada gerakan-gerakan tambahan tanpa ada keperluan, maka dalam mazhab Syafi'i dipanggil ini satu benda yang sia-sia dan makruh, maka tak payahlah buat. Pendapat mazhab lain yang berkitab muka surat 144. Macam mana pula pendapat ulama-ulama lain? Ya, tentu ada hadis lain, tentu ada pendapat lain, sehingga kalau tidak, mengapa ada orang yang sembahyang menggerakkan begitu. Sebab tu ya, kita lebih utama adalah mengaji, bukan mengeji. Mengaji. Ya, sebanyakkan kita suka mengaji. Apa buat macam tu, apa buat macam tu. Dan bila dia dah buat, dia pegang, dia keji pula. Apa kau orang tak tahu? No.
Bukan begitu sikap kita. Ya, kaum muslimin kena kembali kepada ilmu dan kena hormat semua pandangan-pandangan fuqaha. Agar kita hidup dalam suasana yang harmoni. Ya, walaupun dalam suasana PKPD ni yang dah tak tahu ke mana. Ada orang bakar diri pun ada. Wal'iyadu billah. Okey, pendapat mazhab Hanafi. Mari kita tengok pendapat mazhab Hanafi. Macam mana jari-jari ketika mana bertahiyat ini, jari jemari semuanya dilepaskan. Okey? Tidak perlu digenggam ketika bertasyahud. Tak ada. Dia memang atas ni lutut, ya. Katalah lutut macam tu jelah dia. Dia atas macam tu. Kiri ke kanan ke macam tu lah duduk. Lurus jari macam tu. Habis? Ya, jari telunjuk diangkat ketika mengucapkan kata nafi. Bila asyhadu an la diangkat. Dan diangkat begitu je. Dia tak ada genggam macam kita. Okey? Diangkat la dalam la ilaha illallah. Angkat gitu sekali je. La ilaha. Kita la ilaha illallah. Dalam mazhab Syafi'i, okey, sebelum kita pergi jauh, walaupun hari itu kita dah lalu, kita ingat balik bahawa dalam mazhab Syafi'i, ya, jari kiri semua lepas rapat atas kepala lutut. Jari kanan macam mana? Standby, siap-siap. Genggam kecuali dua jari. Ni. Saya nak tunjuk. Tu. Ya, satu dah siap, tapi kat bawah lagi. Illa bawah angkat. Ni lagi jelas lah. Illa. Jadi kedudukan jari macam tu. Sama ada yang kat sini nak buat rapat tutup ataupun buat ke bawah bulat, tak ada masalah. Ya, jari ibu tu. Tapi yang penting ketika memulakan duduk untuk tahiyat awal atau tahiyat akhir, jari terus macam ni, jari kanan. Jari kiri macam biasalah. Okey? Berbeza Hanafi terus begini saja. Satu orang Pakistan asyhadu an la ilaha illallah, dia terus lepas. Kita asyhadu an la ilaha illallah terus sampai ke hujung bertahan. Itu bezanya. Okey? Dan sebenarnya ni semua sunat. Intinya kalau tak buat pun sembahyang sah, tapi mencari kesempurnaan lah sunat ni. Okey? Itu mazhab Hanafi. Artinya dia jari kanan dan kiri sama, bila asyhadu an la diangkat sikit sekali. Mazhab Hanafi ini majoritinya di India, di Pakistan, di Iran, ya, di Iraq banyak juga. Di Turki dan di benua-benua belah Asia Tengah ni banyak. Okey, mazhab Maliki. Mazhab Maliki, ya, sebagai mazhab juga penduduk Madinah, Mesir, ya, banyak di tanah Afrika, banyak mazhab Maliki juga. Okey, dalam mazhab Maliki pula, jari-jari digenggam selain jari telunjuk dan ibu jari. Artinya sama dengan mazhab Syafi'i, sama. Okey? Jari telunjuk digerak-gerakkan ke kanan dan ke kiri secara perlahan. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri secara perlahan. Tidak genggam, ya. Daripada mula tahiyat dia dah buat macam tu. Bukan macam ni. Bukan macam ni. Bukan macam ni. Tak macam-macam lagi lah. Ya, tapi ke kanan dan ke kiri. Okey. Mazhab Hambali. Jari telunjuk diangkat setiap kali mengucapkan lafzul jalalah, kalimah Allah. Sama posisi tangannya, ya, dengan mazhab Hanafi, Syafi'i dan Maliki. Cuma mula angkat jari itu ketika sebut asyhadu an la ilaha illa, kita angkat. Syafi'i. Hanafi, Hambali, asyhadu an la ilaha illallah, Allah, kalimah Allah. Sebelah aja, illa Allah, illallah. Syafi'i, lallah, angkat. Hambali. Ya, itulah sedikit perbincangan. Jadi kalau kita tengok rumusannya, daripada 4 mazhab yang muktabar, yang paling masyhur ini, yang paling popular ini, 3 kata angkat, tak ada gerak. 1 sahaja, mazhab Maliki kata angkat dan gerak ke kanan dan ke kiri. Ada hadisnya ke? Tentulah ada hadisnya. Kalau tak, takkanlah berani ulama-ulama mazhab ni saja buat. Ya, mari kita tengok perbincangan tentang hadis yang menunjukkan menggerak-gerakkan jari.
Okey. Hadis ini adalah hadis riwayat Wa'il bin Hujur, seorang sahabat yang menyebutkan bahawa baginda meletakkan kedua-dua tangan baginda ketika bertasyahud. Ya, betul lah. Kemudian Wa'il berkata, "Thumma rafa'a sallallahu alaihi wasallam." Kemudian aku nampak Rasulullah SAW mengangkat asba'ahu, jari baginda, fara'aituhu, maka aku melihat dia yuharrikuha, menggerakkannya. Ni ada hadis menggerakkannya. Yad'u biha, ketika bertasyahud itulah, berdoa itu. Jadi ada hadis menyatakan Rasulullah angkat dan gerak. Jadi ijtihad mazhab Maliki mengatakan gerakannya ke kanan dan ke kiri. Jadi yang ke atas dan ke bawah kena tengok mazhab-mazhab yang lain mungkin. Jadi begitulah. Artinya biarlah kita ini bercerita, beramal, bukan ikut-ikutan tengok orang angkat jari begitu gerak, kita pun nak bergerak juga. Tapi cara gerakannya macam mana? Ni dapat daripada mana dan kita duduk di mana? Pada saya, kalau dia seorang yang menjadi ketua agama dalam ibadah di satu surau yang negeri itu beramal dengan mazhab-mazhab tertentu, dia kena hormat mazhab tu. Artinya Pak Imam tak boleh gerak jari kat surau desa Segambut tu. Nak gerak-gerak gitu sebab awak ketua solat gitu. Semayang kat rumah, semayang sunat seorang-seorang tak apa. Tapi kita semayang fardu, dia jadi rujukan. Bukanlah berdosa, tapi dia akan menafikan maksud solat Jumaat. Apa maksud saya? Solat Jumaat ini didirikan, tujuannya adalah untuk apa? Untuk memupuk keharmonian, ketenangan, persepahaman, kesatuan, muafakat pada jiwa ahli Jumaat. Mohon share agar nama yang disebut agar ramai. Okey. Kalau ada apa-apa soalan tanya. Tolong share manfaat ni. Surau kita tak ada, alhamdulillah. Okey lah tu. Jadi tak perlu, bukan apa. Kadang-kadang benda ni tuan-tuan, benda menggerak-gerakkan jari ni dia seronok. Dan orang Melayu, dia punya watak jiwa dia, dulu kita pernah cerita watak-watak bangsa kan. Watak orang Melayu ni dia suka buat satu benda yang menarik. Benda yang pelik agar dia diperhatikan. Dan dalam beribadah kita tak boleh bersikap begitu. Nak jadi makrok sembarang panjang tak ada masalah. Nak pakai pelik-pelik berjalan, itu suka hati awak. Tapi dalam ibadah awak buat benda pelik untuk menarik perhatian, itu tak boleh. Kita dengan beramal dengan ilmu. Jadi kalau kita rasa hadis tadi kita kaji betul-betul, dia tahap kesahihannya tinggi, amallah. Tapi itu pesan saya, kalau kita jadi ketua solat di ruang-ruang rasmi, maka kita tidak wajar. Kecuali kita semayang di negeri-negeri mazhab Maliki. Memang elok kita buat kat sana. Itu bertepatan dengan keperluan solat berjemaah. Hadis ini sahih, melainkan lafaz yuharrikuha. Tengok. Hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujur ni tadi. Seorang sahabat yang mengatakan Rasulullah mengangkat jarinya dan menggerak-gerakkannya tu. Lafaz menggerak-gerakkannya itu tidak kuat. Tidak sampai pada peringkat tahap sahih. Biasanya yang amat pelik-pelik ni sebab apa? Mereka ni kumpulan hadis yang suka mengutamakan hadis yang sahih daripada pendapat ijtihad ulama. Sedangkan para muhadithin pun kita kata semuanya bermazhab. Kita je tak nak bermazhab, tak tahulah. Tapi kali ini memang nyata hadis ini, sebab hadis ini ada seorang doktor dari kalangan kita hari ini yang telah kaji kumpulan hadis-hadis tentang menggerakkan jari ini. Ada 12 hadis yang dikatakan Rasulullah yarfa'uhu, mengangkat jarinya, wala yuharrikuha, dan baginda tidak menggerakkannya. Sedangkan yang lafaz Rasulullah mengangkat tangan dan menggerakkannya satu ni je. Satu ni sahaja. Itu pun dibahaskan bahawa lafaz hadis ini sahih kecuali lafaz yuharrikuha, menggerakkan jari itu je yang mungkin tak kuat. Hanya Zaidah bin Khudamah yang meriwayatkan begitu daripada Wa'il bin Hujur inilah. Walaupun dia seorang yang thiqah, artinya seorang yang ampuh, kukuh, mantap kepribadian dan ingatannya, tapi dia menyalahi
Artinya lafaz dia tu menyalahi lebih daripada 11 orang perawi yang thiqah. 11, maaf saya tadi sebut 12 kan? 11. Kawan-kawan dia semua sama tahap. Ya, katalah satu level semua mufti, semua negeri ni yang mengatakan hukumnya begini. Tapi ada seorang yang sama level dengan mufti-mufti negeri ni, dia kata tidak, hukumnya bagian yang lain. So, maka atas dasar itulah, ya, kita, ya, mereka mengatakan bahawa inilah pendapat yang syadz. Syadz bukan syak. Syadz ni lawan kepada masyhur. Pendapat yang personal, seorang je mengatakan. Yang tak ramai, yang minoriti, bukan majoriti. Ya, yang masyhur, yang muttafaq alaih di antara semua muhadis yang meriwayatkannya daripada 12 ni, 11 mengatakan Rasulullah angkat tanpa menggerakkan. Okey. Dan tahap mereka semua sama. Saqah. Hanya satu ni saja periwayatan mengatakan walaupun dia siqah yang sama, iaitu Zaidah bin Qudamah, mengatakan bahawa Rasulullah menggerak-gerakkannya. Artinya ada lafaz daripada Wa'il bin Hujur juga, riwayat daripada muhadis-muhadis, tapi tidak ada mengatakan Rasulullah menggerakkannya. Rasulullah tidak menggerakkannya. Hadis Wa'il bin Hujur ini seolah-olah ta'arrud, bertembung, ya. Artinya bersalahan lah. Orang kata tak gerak, dia seorang kata gerak. Dengan hadis Ibnu Zubair dan hadis Abu Daud yang telah disebutkan dahulu, dan juga hadis-hadis yang lain. Mengikut ulama usul, ya, jika ada riwayat yang menyebut ada dibuat dan satu lagi menyebut tidak dibuat, riwayat yang menyebut ada dibuat hendaklah didahulukan, diambil. Begitu orang nak beramal. Ya, bukan nak meninggal cari benda supaya tak buat. Itu watak kita hari ni. Nampak tak? Ya, sedangkan kaedah usul, ya, bila mana bertembung antara hadis buat tak buat, utamakan yang buat. Kita semua Rasulullah tak buat, sehingga kita tak buat. Walaupun banyak hadis yang itu menyuruh buat. Kita jumpa satu hadis kata Rasul tak buat, akhirnya kita tak buat. Ya. Tetapi, ya, tapi ihtimal dimasukkan. Kalau ikut asal hadis ni, maknanya tak payah buat lah. Tak payah menggerak-gerakkan. Begitu. Tapi oleh kerana majoriti, ya, patutnya menggerakkan lah. Saya ulang balik. Patutnya menggerakkan. Tapi oleh kerana periwayatan ni 11 lawan 1. Bayangkan tuan-tuan. Kalau mazhab 3 lawan 1, 4 mazhab yang masyhur. Ya, kalau main bola ke penalti ke, rasanya habislah. Nakal kita menimba begitu. Sebab tu dalam agama kita ada istilah jumhur ulama, majority. Kenapa? Ya, sebab ada jaminan daripada Rasulullah SAW, la tattafiqu ummati 'ala dhalalah. Umat aku ni tak akan sepakat dengan benda-benda yang tak betul. Kan? Jadi kesepakatan tu biasanya pada benda yang agama ni dibentuk. Yang jumhur fuqaha ini yang diterima, sebab tu ada lafaz begitu. Bila ada majoriti ulama kepada satu pendapat, maka itulah yang, ya, zanniyat kita ni, keyakinan kita lebih cenderung kepada ke situ. Al-Hafiz Imam Al-Baihaqi berkata, ihtimal yang dimaksudkan dengan menggerakkan jari ialah memberi syarat dengannya. Mungkin dia nak, ya, baiknya ulama dulu. Mereka ni bukan cari persisian, tapi dia cari persamaan juga, titik pertemuan di antara hadis yang satu dengan yang lain ni. Mungkin maksud dia kata menggerakkannya adalah gerakan mula tu. Dia nak bangun mengamalkan jari tu, menggerakkannya begitu saja. Ada sedikit gerakan. Bukanlah gerakan berulang-ulang kali. Walaupun Imam Malik atau ulama-ulama mazhab menyatakan begitu. Selesai. Maka dalam realiti macam ni, kesimpulannya macam mana tuan-tuan? Kita beramallah dengan apa yang jumhur ulama berkatakan, iaitu angkat jari tanpa bergerak. Itu lebih selamat. Sebab hadisnya lebih banyak. 11 berbanding 1 gerak. Ittifaq ulama juga, jumhur fuqaha mengatakan angkat tak gerak. Jadi kalau tuan-tuan nak gerak juga, gerak. Saya hanya boleh menasihati. Ya, kita boleh menasihati dengan ilmu, dengan panduan, dengan perbincangan begini, lebih selamat. Tapi permintaan kita,
Kalau tuan-tuan mengetuai solat berjemaah di negeri-negeri, di tempat-tempat yang majoritinya orang tidak bermazhab Maliki, sewajarnya tuan-tuan tidak melakukan perkara tersebut. Melainkan di rumah sembahyang sunat seorang-seorang, okey, geraklah. Atas dasar tuan-tuan nak berpegang pada pendapat tersebut. Sebab ada sebutan fuqaha. Kita tak boleh kata tak boleh buat. Okey? Begitu. Selesai pada saya perbincangan ini, ya. Dan kita pun dah dapat panduan. Artinya kalau ada gerakan pun ada caranya. Ada seorang ustaz, Doktor, tak silap siapa yang UKM ni. Dia bercerita bahawa gerakan itu sebenarnya, ada setengah guru dia bercerita bahawa gerakan ya, dia sinonim dengan detakkan ataupun lafaz yang kita baca tu. Ya, contohnya asyhadu an la ilaha illallah, dia terangkat sendiri. Ya, dia dhamir mukhatab tu bercakap dengan Allah. Ada kalimah Allah dia terangkat. At-tahiyyatul mubarakat lillah, terangkat begitu. Ya, ataupun ke kiri dan ke kanan goyang ke. Jadi bagi orang-orang yang memang menghayati solatnya dan faham semua bacaan solatnya, wajar dia melakukannya. Artinya gerakan tu bukan gerakan sia-sia, tak. Dia gerakan yang sinonim dengan khusyuk. Itu yang tepat. Jadi kita yang tak berapa faham bacaan sembahyang pun tak berapa nak betul lagi. Jangan goyang sangat abang. Ya. Jadi Assalamualaikum Ustaz. Kalau lupa angkat jari apa hukumnya? Okey, hukum mengangkat jari ni. Hukum mengangkat jari ni sunat. Ya, rukun solat ketika duduk itu adalah membaca tahiyat. Ada tahiyat akhir. Tahiyat akhir ni rukunnya dua apa dia? Duduk tahiyat akhir tu dan bacaan tahiyat akhir. Jadi kalau bacaan tahiyat akhir itu sempurna, walaupun jari tak diangkat, sembahyang kita tetap sah. Cuma kita tidak menyempurnakan satu tuntutan sunat yang sabit pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya terlupa angkat jari sampai sudah tak angkat, sah sembahyang, tidak ada masalah. Okey, jadi jelas ya perbincangan tentang menggerak-gerakkan jari ni. Maka angkat, ya, cara kita angkat pada illallah, jangan asyhadu terus angkat. Asyhadu terus angkat ni tak ada mazhab pun tak ada sebut. Nampak sangat tak ngaji. Ya, kita pada illallah, Hambali kata illallah, ya, pada hujung Allah tu. Dan Hanafi kata pada la, asyhadu an la ilaha illallah. Seterusnya kita bincang satu perkara lagi. Rasanya masih ada masa untuk kita berbincang satu perkara yang ringkas pada saya sebelum masuk Isyak ni, iaitu mengusap muka selepas salam. Ni satu perkara lagi juga yang agak masyhur, agak popular, agak jadi perbahasan. Kata apa benda usap-usap muka lepas sembahyang? Ada orang siap tepuk. Apa hukumnya tu? Ada orang ialah ya, usap dahi terus sapu muka. Ada orang raut daripada belakang ni. Ada daripada buku lali. Tak adalah buku lali mengarut sangatlah. Ya, macam mana lah pihaknya? Ini pun dibincangkan. Sebab ada dibicarakan. Jadi isu ni dah lama. Perkara ini telah lama dibicarakan. Jadi kita bicarakan juga. Dalam mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i dan jumhur fuqaha mengatakan harus, boleh sapu muka lepas salam. Malah ya, sebagian fuqaha kata sunat pula. Sebab Nabi ada buat. Ada satu hadis, ya, walaupun tak sampai peringkat hadis sahih, menyebut tentang perkara ini. Dan sebelum saya pergi kepada hukum jauh, ya, kalau kita rujuk dalam hakikat solat, sebenarnya benda ini tidak jadi masalah langsung. Sebab apa saya katakan begitu? Sebab mengusap muka ni bila kita buat? Mengusap muka ni kita buat selepas memberi salam. Betul? Salam pertama atau salam kedua. Dia tamat sembahyang. Dan bila dah habis sembahyang, nak buat apa pun tak kisah. Batal ke sembahyang? Tak, dah habis sembahyang. Dah habis sembahyang. Okey, kita tengok takrifan solat daripada mula. Dulu daripada mula kita baca bab solat ni, apa maksud solat? Beberapa perkataan, aqwalun wa af'alun, dan beberapa perbuatan, ada gerakan kan, ada bacaan. Ya. Apa terus takrifan tu? Aqwalun wa af'alun muftatahatu, ya, muftatahatun, yang dibuka.
yang dimulakan bitakbir dengan takbiratul ihram, wa mukhtatamatun dan ditutup, dikhatamkan, ya, diakhiri dengan bitaslim, dengan bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu bagi salam kan? Habis semayang. Sapu muka bila? Lepas bagi salam. So, lepas bagi salam, tuan-tuan kau hidup pun tak apa. Tarik telinga pun tak apa. Ke kiri kanan, tulis sana sini pun tak apa. So, tak ada masalah. Ya. Tapi sebenarnya amalan ini ada dilakukan sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Maka hukumnya bukan saja boleh, malah mungkin sunat. Ya, setengah fuqaha kata sunat. Dalilnya Ibn Sunni menyebutkan dalam Amalul Yawm wal Lailah. Kitab ni maksudnya amalan sehari semalam yang dirujuk kepada perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 35 bahawa Sayyidina Anas bin Malik berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu masha jabhatah. Nabi dulu bila mana selesai sembahyang, ya, baginda akan menyapu dahi baginda. Biyadihil yumna, dengan tangan baginda, tangan kanan baginda sapu dahi. Thumma qala, kemudian Nabi akan membaca sebut begini, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, Ar-Rahmanur Rahim, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allahumma adhhab annil hamma wal hazan. Ya Allah, sisihkanlah atau hindarkanlah dariku, ya, kerungsingan dan duka cita, kemurungan, ya, kesedihan dan duka cita. Ham ni kebimbangan lah. Benda yang kita belum berlaku kita dah sedih. Risau tak dapat makan esok, tu ham. Risau tak duduk periksa padahal periksa belum lagi. Ya, risau pinangan ditolak padahal minang pun belum. Tu umum, ham. Hazan pula duka cita. Benda yang memang dah berlaku kita sedih. Ya, ibu meninggal, siapa tak sedih? Ya, kena buang kerja, siapa tak sedih? Ya, hilang kereta, siapa tak sedih? Tu hazan. Dua benda ni Rasulullah kata selalu kena minta berlindung dari Allah sebab dia akan, ya, melandaikan gerakan kehidupan kita, mematikan, ya, ketabahan hati kita kepada Allah, redha kita, sabar kita, dan sebab itulah kena semayang dengan betul-betul. Semayang wa aqimis solata li dzikri, supaya kita kuat untuk berkehidupan walaupun diuji dengan bermacam-macam. Dan di antara doanya, ya, selepas solat pun Rasulullah ajar kita, ya Allah, hindarkan dari aku kerungsingan dan duka cita. Balik pada hadis ni tadi, sebenarnya nak bercerita tadi bahawa Anas bin Malik bercerita bahawa dia nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas sembahyang baginda menyapukan, ya, tangan kanan baginda pada dahinya seraya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim Allahumma adhhab annil hamma wal hazan, dengan doa tadi. Ya Allah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Engkau, Tuhan yang Maha Murah lagi Maha Penyayang. Ya Allah, hindarkan, sisihkan, jauhkan dari aku ni rungsing dan duka cita. Selesai. Artinya ada. Ya, ada pendapatnya. Itu dahi je, tak ada sebut pun muka. Tak ada sebut orang belakang ni. Mungkin ada tambahan, tapi mungkin ada. Tengok hadis kedua. Pendapat ulama dalam Buqiyatul Murtasyidin, ya, muka surat 49 dinyatakan rawa Ibn Mansur annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza qada salatahu masajabatahu bi kafil yumna thumma amarraha ala wajhi. Tu. Ini Mansur kata bahawa Rasulullah SAW bila selesai semayang, baginda menyapu dahi baginda dengan tapak tangan kanan baginda, sapu dahi. Thumma amarraha, kemudian baginda melurutkan, ya, menjalankan. Murur tu, amarrah daripada murur, artinya melurutkan ke atas wajah baginda. Ada dahi sapu muka. Macam selalu kita tengok orang sapu muka. Macam tu. Dahi sapu muka. Ni pun satu hadis. Tadi hadis riwayat Ibn Sunni, Al-Bazzar, At-Tabrani dan Ibn Adi. Yang ini riwayat, ya, dari kumpulan yang sama. Hatta ya'tiya biha,
hatta ya'tiya biha ala lihyatihi, sehingga Rasulullah mendatangkan tapak kakinya tapak tapak tangannya sampailah sapuannya kepada janggut baginda asy-syarifah yang mulia itu. Wa qala, sambil Rasulullah berdoa, sambil muka sapu dahi sampai muka sampai janggut ni, Rasulullah sebut gini, bismillahilladzi la ilaha illahu, tiada dengan nama Allah yang tiada Tuhan yang disembah melainkan Dia, alimil ghaibi wasyahadah, Tuhan yang tahu benda yang ghaib dan juga yang nyata, ar-rahmanur rahim, Tuhan yang maha murah lagi maha penyayang, Allahumma adhhab annil hamma wal hazan, itu wal gham, ya Allah hindari dariku kerunsingan, duka cita dan apa dia gham ni, samalah adik-adik ghumum ni, kemurungan. Allahumma bihamdika in saraftu, ya Allah dengan pujian padamu aku berpaling. Ini berpaling maksudnya insaraf ni menamatkan solat, selesaikan solat. Wa bi dhanbi i'taraftu, dan dengan dosaku aku akui, aku mengaku dosaku ya Allah, aku iktiraf dosaku. A'udzu bika min syarri ma taraftu, aku mohon berlindung daripada kejahatan apa yang telah aku lakukan ya Allah. Dosa-dosa banyak, kalau nak balas pada ke dunia ni memang teruk dah aku. Wa a'udzu bika min jahdil bala'id dunya, ya Allah aku mohon juga berlindung Kau daripada tekanan balak-balak di dunia. Wa azabil akhirah, dan azab sengsara di akhirat kelak. Itu doa sambil kita baca terjemahannya. Tapi yang kita rujuk di sini pada ruang ini adalah bagaimana Rasulullah SAW menyapu dahinya dengan tangan kanannya selepas bagi salam, dan sapu ke muka lurus sampai ke janggut, sambil berdoa dengan doa tadi, bismillahilladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim, Allahumma adzib anni hamma wal hazan wal gham. Jadi itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada, perbincangan ini ada dan ada. Jadi kita tidak ada masalah untuk menyatakan apa yang memang ada daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagaimana benda yang betul. Jadi rumusannya, apa yang kita amalkan tu, cuma kalau sebelum ni ada di kalangan kita yang beramal, ada setengah kita tepuk dahi belakang dengan raut, mungkin itu ada hadis yang lain. Tapi setakat ni yang kita temui hadisnya Rasul sapu dahi saja, jadi ambil yang ada pada hadis sajalah. Sapu dahi dan muka. Ada orang sapu macam tu. Dan sebenarnya tak ada masalah sebab dah habis sembahyang tuan-tuan. Dah habis sembahyang. Pada saya yang lebih cantiknya doa. Doa yang Nabi sebut tadi. Sebab apa Rasulullah doa begitu? Ini benda yang lebih menarik pada saya. Pertama sekali, walaupun lepas sembahyang Rasulullah terus melafazkan syahadat la ilaha illahu. Rasulullah sebut lagi Ar-Rahmanur Rahim, Tuhan yang murah lagi maha penyayang. Dosa kita macam mana pun Dia kasih juga, Dia bantu kita juga, diberi kurnia lagi orang beriman dapat Ar-Rahim Allah. Kemudian Rasulullah berdoa lagi, Allahumma adhab annil hamma wal hazan wal gham ni, kerunsingan, kemurungan, dua cerita ni, sebab benda ni yang menghalang bahagia hidup kita. Dan puncanya sebab apa? Sebab kita tak ingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sedihkan tu sampai berhari-hari sebab apa? Kita tak redha, tak sabar. Sedangkan tujuan kehidupan kita tu memang untuk diuji. Dan bila diuji, kita kalau ingat Allah, kita akan sebut inna lillah. Kita kata astaghfirullah, kita akan kata alhamdulillah, syukrulillah. Maka sebab itulah kita tak boleh hidup dalam belenggu kerunsingan. PKPPD ni, takkan tak runsing, tak boleh keluar apa semua. Ya, tapi ingat Allah. Kalau kita ingat Allah, kita sabar, kita akan tenang. Sebab kita ngamuk macam mana pun, bukan jadi apa. Macam ni lah juga. Kalau bersuara pun bersuara dengan cara yang betul. Begitu. Sebab bila hidup bersama dengan kerunsingan yang tidak dipadam dengan ingat pada Allah Subhanahu wa taala, atau kerunsingan ataupun bebanan duka cita yang terlalu mencengkam jiwa, kita akan rasional dalam kehidupan dan kita rugi sepanjang kehidupan kita ni. Jadi itu yang kita risaukan. Jadi kena selalu ulang-ulang doa ini. Doa ini memang doa yang sangat penting dalam kehidupan kita, supaya kita dapat menjalani kehidupan ini dengan aman, sentosa, bahagia, walaupun kita sentiasa berada dalam kepayahan. Moga-moga kita kuat,
Jangan jadikan berbalahan-balahan yang kita bincangkan ni sebagai nak jadi hero. Kita tahu hadis, kita pun kata semua orang. Tak perlu. Kita bila mana ilmu ni, saya selalu pesan, ilmu ni cahaya. Bila pegang cahaya, tolong suluh jaluan sendiri, bukan suluh muka orang. Orang marah. IB orang marah. Kan? Jadi kita dah ada ilmu mengurus tentang mengangkat tangan ketika tahiyat tadi, gerak ke tak gerak. Dan kemudian kita juga bincangkan tentang menyapu muka lepas bagi salam. Apa bacaan doanya, kalau kita nak beramal bersama dengan raupan muka tu, dahi tu, kita bacalah doanya. Allahumma adhhab anil hamma wal hazan, ya Allah hindarkanlah dari aku kerungsingan dan duka cita. Itu lebih besar manfaatnya. Isyak pun dah masuk, cukup 45 minit bicara kita untuk ruang ini. Sebab bicara selanjutnya agak panjang, wirid-wirid lepas semayang ni macam mana perbincangan fuqaha tentangnya, insya-Allah kita sambung pada pertemuan akan datang. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisail muslimin wal muslimat. Terima kasih atas tuan semua. Mohon kongsikan maklumat tentang perkara yang dua ini yang kita bicarakan, moga manfaatnya kembali juga pada kawan-kawan kita yang lain. Sekian dulu, terima kasih. Surau Al-Mukhlisin, para usia, Ustaz Madni, dan sahabat-sahabat yang lain. Salam hormat, salam ukhuwah, salam Aidil Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.